Aduh, mic kecil tu tak jumpa apa sudah. Tak syok bunyi dia kan. Tak sama macam gitu kan. Hari tu sedap. Hari tu syak. Hari tu ada mic kecil. Tak tahu gimana. Budak-budak main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca dari surah Ibrahim bermula dari ayat 9. Bermula dari ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فاطري كفاطرة أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا
تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pagi ini Allah Ta'ala bagi sekali lagi rezeki pertemuan kepada kita di salat subuh, boleh baca Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati waktu kita yang sedikit ini dengan ganjaran pahala yang banyak. Kita juga ada hari ini hari Selasa, semalam kes pun banyak. Menteri Agama pun kena, dan dia pun dah pergi banyak tempat sebab dia tidak bergejala. Dia lepas daripada PRN tu, Pilihan Raya Sabah tu, balik daripada Sabah, dia cek tidak bergejala, maka dia pun macam biasalah. Mungkin adalah 2-3 hari, tapi dia dah swab. Kali pertama tak ada, tapi bila kali kedua ni positif, jadi dia kena. Kita harapkan Allah Ta'ala bagi kesembuhan kepada dia, dan Allah melindungi para jamaah dia, orang yang berprogram dengan dia. Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindungi semualah. Baik, hari ini kita akan baca dari ayat yang ke-9. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Mengapa kamu masih degil? Bukankah telah datang kepada kamu khabar, berita orang-orang terdahulu daripada kamu? Berita orang-orang terdahulu daripada kamu, iaitu kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan kaum Thamud, serta orang-orang yang kemudian daripada mereka. La ya'lamuhum illallah, tidak mengetahui atau tidak sesiapa pun yang mengetahui bilangan mereka melainkan Allah. Jadi Allah Ta'ala suruh ataupun Allah Ta'ala ingatkan Nabi SAW dengan kisah umat terdahulu, yang mana cerita surah Al-Hijr pun tak jauh beza. Dan kisah Al-Quran ni diulang-ulang cerita tu. Kaum Ad, Thamud, Nabi Musa, Fir'aun. Menunjukkan Allah Ta'ala nak suruh kita ingat sungguh. Kadang-kadang ayah kita kan cerita 2-3 kali cerita tu, kita dengar dah cerita tu. Nah, duduk meja makan, duduk cerita zaman dia muda kat kita. Kita je tau, zaman dulu. Kita anak dekat dalam hati lah dengar dah cerita ni. Nah, dengar dah cerita ni. Tapi kita dengar lah juga, diam je, tak kena nak kata abah tak payah cerita lah, kan abah dah cerita. Sebab apa? Sebab dia pun tahu dia dah cerita dah. Cuma sifat cerita ni bila banyak kali
Diulang-ulang supaya manusia ni ingat dalam memori dia. Allah Ta'ala dah guna dah metod ni. Orang marketing buat ilmu macam mana? Kalau niaga marketing, dia kata setiap hari kena post. Orang ni bila pertama kali lalu, dia tengok, okeylah, tengok produk. Kalau kita tak tengok pun, lalu. Signboard macam tu juga. Bila kita lalu kat kereta, sekali kita tengok, kita tak ambil end dah. Bila 3 kali lalu, kita mula tertarik nak buka. 3 kali dah mari iklan ni. Buka kita pun buka. Tak beli lagi. Baca dulu review produk. 10 kali mari, kita kata, kita cubalah. Kita cubalah. Bila kita cuba tu, dah cuba rasa sekali, nak lagi. Akhir sekali, dia jadi regular customer. Betul tak? Cara jual maruku lah. Lagu tu lah. Contoh. Tapi itulah sifat manusia. Allah ni dia ulang-ulang. Kita dah sebut dalam akhir surah Al-Hijr baru ni. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Ada yang kata 7 ayat tu tak ada. Mana kunci tak ada bukan? Tak ada. Abi pakai kunci ni. Anak cari anak kunci kereta pergi sekolah. 7 ayat yang diulang-ulang. Satu pandangan masyhur surah Al-Fatihah. Sebab Nabi SAW kata, aku diberikan sab'ul mathani. Ada juga pandangan sebut 7 surah yang utama, yang sering dibaca. Jadi, sifat pengulangan cerita ni supaya memori kita tu ingat sungguh-sungguh. Betapa kaum ini telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar menjadi iktibar kepada kita. Cuma setiap kali dia diulang pada sudut angle yang berbeza. Sudut penceritaan yang berbeza. Baru ni cerita tentang kaum Nabi Lut. Macam mana orang tu datang minta dengan dia, dia tawarkan pula anak perempuan dia, kahwinlah kalau kamu nak. Okey. Ini cerita ni Allah Taala kata qaum Nuhin wa 'Adin wa Thamud. Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Dan kaum-kaum yang datang selepas mereka yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia Allah Taala kata? Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Telah datang rasul-rasul mereka kepada mereka. Bil bayyinat, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Faraddu aydiyahum ila afwahihim. Lalu mereka meletakkan tangan mereka ke mulut mereka. Mereka letak tangan mereka ke mulut mereka. Sambil berkata, Inna kafarna, sesungguhnya kami kufur dengan apa yang kamu diutuskan membawanya. Dan sesungguhnya kami adalah dalam keadaan yang meragukan terhadap iman dan tauhid yang kamu ajak kami kepadanya. Yang ni kami tak percayalah kepada apa yang kamu bawa. Okey. Sudut penceritaan hari ni ialah pada kalimah faraddu aydiyahum ila afwahihim. Mereka meletakkan tangan mereka ke mulut mereka. Dulu cerita surah Nabi Nuh alaihi salam, surah Nuh, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka masukkan asabi'ahum, jari-jari ni masuk dalam telinga.
Tutup pula tudung, kepala ni tutup dengan kain. Tak nak dengar cerita Nabi Nuh alaihi salam. Hari ni ayat surah Ibrahim cerita faraddu aydiyahum ila afwahim, tutup, letak tangan di mulut. Okey. Letak tangan di mulut mereka. Tafsir dia. Tafsir. Apa maksud letak tangan di mulut? Kita rujuk pada tafsir. Qila ma'nahu annahum asyaru ila afwahir rusul bi amrihim bis sukut. Dikatakan, okey, mereka letak tangan mereka ke mulut para rasul. Dia tengah cakap, tutup mulut, tak boleh cakap. Sampai tara tu. Wa qila bal wada'u aydiyahum ala afwahihim takdziban lahum. Bahkan ada kata mereka letak tangan mereka di mulut mereka sendiri sebagai mendustakan Rasul. Kalau kita kata tak payah cakap, dia diam je lah. Apa kita kata? Macam gitulah kita. Kalau kita tak usah sembang, dia diam. Nah, kita kata faraddu aydiyahum ila afwahim, mereka letak tangan mereka di mulut. Ada yang kata tutup mulut Rasul. Ada kata letak tangan di mulut dia isyarat dustakan Rasul. Kan? Kalau tak nak cakap, kita kata gitulah. Diam ataupun tutup. Rasul tutup mulut. Maknanya sebagai mendustakan mereka. Wa qila bal huwa ibara an sukutihim an jawabir rusul. Dikatakan juga letak tangan di mulut adalah ibarat menunjukkan mereka diam daripada menjawab dakwah Rasul. Bila Nabi suruh ngecap, dia tutup mulut. Maknanya bila suruh mengaku Allah tu Tuhan, dia pun tutup mulut dia. Dia tak nak. Wa qila 'addu 'alaiha ghaidhan. Ada yang kata tutup mulut dengan tangan ni sebab menahan marah kepada Rasul. Bila Rasul datang, tahan marah, siapa tutup mulut. Nak marah ni tutup mulut. Wa qila ma'nahum annahu kadzabuhum wa raddu 'alaihim qaulahum bi afwahihim. Ada yang kata mereka ayat itu faraddu aydiyahum ila afwahihim, mereka mendustakan Rasul, malah membalas perkataan Rasul dengan mulut mereka. Okey? Membalas, dia tutup mulut itu dan mereka membalas dengan ucapan mereka sendiri. Ini yang disebutkan oleh Imam Mujahid, di mana dia kata apa? Wa qalu, sama seperti ayat Quran, lepas tutup mulut dan mereka berkata. Mereka kata apa? Inna kafarna bima ursiltum bih. Kami kufur, kami tak percaya dengan apa yang kamu bawa. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana, dan kami berada dalam keraguan daripada apa yang kamu bawa, kamu ajak. Jadi ini menunjukkan bersangatan mereka ni tak nak dengar Rasul kata. Kita ni kalau setakat kita ngajar orang tutup channel, ya tutup, tak payah dengar lah ustaz ni, tutup TV lah, tutup Facebook lah, tutup apa kata, tak apalah, dia tak sapa kita. Tak, kita ni setakat orang berpaling, tak nak dengar lah, tak payah dengar lah ustaz tu, tak apa. Mereka ni menentang, bukan kata buat tak cara, tak, menentang. Ada beza antara mengabaikan dengan menentang. Para rasul, mereka ditentang. Kita para pendakwah lah ni
kita ni baru diabaikan. Tidak diendahkan. Dengar lagi. Ustaz tu ngajar tak payah dengar lah dia. Biar dia ngajar seorang. Contoh. Maka dia ngajar. Tak ada orang nak marah. Dia ngajar. Tapi Rasul, kalau dia ngajar, maknanya orang ketuk pintu rumah ni. Orang akan datang kat dia, orang halang dia. Mereka mendustakan tahap yang serius lah, sungguh-sungguh. Jadi kalau cerita Nabi Nuh tu, tutup telinga, tidak mengendahkan, tak nak. Tak. Ni, tutup mulut, malah letak tangan di mulut, malah mereka jawab, tak payahlah, kami tak percaya dengan apa yang kamu kata. Qalat rusuluhum. Mereka kata apa lagi? Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-10. Lepas mereka kata macam tu, qalat rusuluhum, berkatalah rasul-rasul mereka, afillahi syakkun, apakah pada Tuhan, pada Allah patut berlaku keraguan? Patut ke tak percaya ke Tuhan? Fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Sepatutnya tak ada ragu dah pada kita. Sebab apa? Ada langit dan bumi, bukti kepada wujudnya pencipta. Patutnya tak ada keraguan pada pencipta. Patutnya lah. Tapi ramai manusia tak jumpa. Kita bagi contoh dah kan baru ni. Kita kata kalau sampai di pulau, tengok ada tempat bakar, unggun api. Kesan orang bakar. Kita kata ada orang. Kita masuk hutan, tengok asap. Kita kata ada orang. Padahal asap je. Ni langit dan bumi ni. Tiba-tiba kita kata, tak ada, dia jadi dengan sendiri. Dia jadi dengan sendiri. Istilah jadi dengan sendiri ni tak wujud. Yang nama automatik pun, mesti ada orang yang setting automatik dia. Tak? Nama automatik ni, cuba bagi sesuatu dalam dunia ni berlaku dengan sendiri. Kereta ke motor ke. Sebab tu Imam Ahmad bila berdebat dengan orang-orang etis, yang satu hari dia kata Imam Ahmad ke siapa yang berdebat tu, dia pergi lambat. Dia bila berdebat dengan orang tak percaya Tuhan, dia pergi lambat. Bila sampai lambat tu, orang kata, apa lambat? Oh, tadi aku tunggu sampan terlepas. Aku tunggu perahu nak datang terlepas. Lepas tu sambil-sambil tunggu tu datanglah kayu balok. Aku ingat tak dapat datang dah hari ni. Tapi tengah tunggu tu ada kayu balok satu. Kemudian dia terbelah sendiri. Lepas terbelah sendiri, dia pun dikorek sendiri. Kemudian cantum sendiri, jadilah sampan, perahu. Jadi aku pun naik sampailah sini. Ada ingat tak dapat datang dah. Lewat sikit lah sebab nak tunggu kapal baru tu dia jadi dengan sendiri. Orang tu kata bohong lah. Mana ada cerita tu. Kalau gitu aku menang dah lah. Pasal apa? Kalau kapal sampan tu tak jadi dengan sendiri, macam mana langit dan bumi ni nak jadi sendiri? Tu tanda sebenarnya, tanda. Manusia ni dia tak percaya benda tu berlaku dengan sendiri, dengan sekecil-kecil dia buat. Tapi sebesar-besar tu dia percaya jadi dengan sendiri. Ajaib. Jadi Rasul ni kata, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Patut ke syak kepada pencipta langit dan bumi? Patut ke kamu syak bahawa adanya pencipta langit dan bumi? Patutnya tak patut berlaku macam tu. Sepatutnya tak berlaku orang syak kepada pencipta langit dan bumi. Okey? Ai fi ilahiyatihi wa tafarrudihi biwujubil ibadati lahu syakkun
wa huwal khaliqu li jami'il mawjudat wa la yastahiqqul ibadah illa huwa wahdahu la syarikalah. Jadi Rasul ni kata tak patut kamu syak pada Allah pencipta langit dan bumi, iaitu kamu patut beribadah kepadanya dan tidak menyembah selain daripadanya. Yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum, dia mengajak kepada kamu beriman kerana hendak membersihkan dan melepaskan kamu dari dosa-dosa kamu, dan memberi tempoh kepada kamu sehingga ke suatu masa yang tertentu. Sehingga ke suatu masa yang tertentu. Dan mereka menjawab. Siapa menjawab? Kaum dia kata pula, in antum illa basyarum mithluna, kamu ni manusia sama seperti kami je. Je, kita bahasa kita kena tambah je. Orang Arab dia tak ada je. Orang Arab tu dia ubah struktur ayat. In antum, tidaklah kamu melainkan manusia seperti kami. Orang kita kurang faham sikit. Orang kita kalau bunyi tidaklah kamu seperti, melainkan manusia seperti kami. Oh, sastra ayat. Budak-budak lah ni dia tak faham. Dia kata apa? Kamu ni manusia sama macam aku je. Dia tu ayat buat kita. Dia kena je tu. Je tu dia panggil ayat adatul ihsar. Nak sebut bahawa menghinanya mereka terhadap para rasul. Bahasa kita je lah, dia tambah je. Tak payah sembang lah, kamu pun orang macam kami je. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una, kamu berkehendak menyekat kami dari menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek kami. Ni fa'tuna bisultanin mubin, kalau begitu datangkanlah bukti yang nyata. Jadi mereka ni ada tanggapan yang tak baik terhadap Rasul, bahawa Rasul ni bukan nak mengajak menyembah Tuhan sebenar, melainkan Rasul ni dia nak menyekat orang. Sikit-sikit tak boleh. Dia bukan nak cari kebenaran, cuma dia nak mempertahankan apa yang dia sembah. Dan dia tak suka, dia tak selesa orang halang dia daripada melakukan kebiasaan mereka. Yang ni isu dalaman hati, iaitulah ada sifat inad, degil dari mengikuti kebenaran. Disebabkan bukan dia tak tahu benda tu benar, tetapi mereka tak nak tinggalkan kebiasaan. Mereka kata apa? Kamu ni bukan nak bagi kita tahu kebenaran, kamu tak nak kami buat apa yang nenek moyang kami buat. Jadi dia tak fikir tentang dakwah Rasul, dia fikir tentang kebiasaan dia. Sebab tu dalam tauhid baru ni, saya kadang-kadang dengar juga video ustaz-ustaz yang dia meremehkan perkataan salafi. Malah dia kata ni baju baru bagi golongan Wahabi. Kan? Dia kata Wahabi ni sekarang ni duduk berlindung di atas nama salafi. Jadi, dan dia marah bila orang menerangkan tentang nak kembali kepada akidah yang salafus salih. Sehingga dia kata kita ni majoriti ulama dunia ni, kalau kita kata sesat, majoriti ulama sejak daripada Abu Hasan Al-Ash'ari yang meninggal pada tahun 320 Hijrah kan, kurun ketiga Hijrah tu, majoriti ulama bermazhab Asy'ariyah. Betul kita ni bermazhab Syafi'i, tapi dia ambil kaedah, dia kata semua ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, mazhab akidah mereka Asy'ariyah. Dia kata kaedah ni, semua ulama mazhab Syafi'i
Dan mazhab Maliki, mazhab akidah dia Asy'ariyah. Mazhab Hanafi pula yang ada belah-belah India, Pakistan, China, akidah dia mazhab Maturidiyah. Kalau kita tanya balik, kalau Syekh saya lah dulu kata, kenapa kita tak tanya akidah Imam Syafi'i? Kenapa kita tak tanya akidah Imam Ahmad bin Hanbal? Mereka ni ulama. Imam Syafi'i ni bukan sekadar dalam bidang fiqh. Imam Ahmad bukan sekadar imam dari sudut mazhab. Imam ahli sunnah ni, Imam Ahmad ni, dia tak ada pun kitab fiqh dia. Imam Ahmad, dia tak tulis kitab fiqh dia. Imam Ahmad ni mengumpulkan hadis. Anak dia Abdullah bin Ahmad bin Hanbal kumpulkan riwayat ayah dia. Anak-anak murid dia kumpulkan persoalan-persoalan fiqh dia. Orang tanya dia masalah fiqh, kumpul. Jadilah mazhab Imam Ahmad. Dia sendiri pun tak kata dia ni adalah ulama fiqh. Dia tak. Malah dalam hidup dia, Imam Ahmad ni, perjuangan dia antara yang utama adalah akidah. Sehingga dia melawan orang yang kata Quran ni makhluk. Imam Ahmad digelar sebagai imam ahli sunnah. Jadi dia bukan sekadar mahir dari sudut fiqh, dia juga mahir dari sudut akidah. Kenapa kita tak promosikan akidah Imam Ahmad? Kalaulah kita kata tak nak pergi jauh, kalau pergi jauh lagi, promosikan akidah para sahabat. Akidah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan semua sekalian para sahabat. Dan akidah yang diajar oleh Nabi SAW. Kenapa kita nak promosi akidah Asy'ariyah? Baiklah, ada orang yang kata akidah tu sesat. Ada orang kata akidah tu masih lagi dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sehingga mereka ni kata mereka adalah mazhab khalaf dari ahli sunnah wal jamaah. Ala khilafil aqwal. Kita pun tak nak terjun ke dalam perbahasan yang detail dalam masalah tu. Cuma kenapa kita tak nak promosikan akidah Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik? Dan kita masih kata majoriti kaedah semua ulama mazhab Syafi'i Asy'ariyah. Semua ulama mazhab Hanafi Maturidiyah. Itu kaedah kata dia. Ambil ini sebagai kaedah. Kita kata sangat mereka ni berpegang kepada mazhab Asy'ariyah sampai tak nak terima dah pandangan salaf. Itu dipanggil orang yang tidak insaf. Tidak insaf ni tidak betul-betul lah orang kita kata. Macam berlaku, jangan ada inat dalam hati, jangan ada sifat degil. Kalau boleh terima, dengar dulu apa pandangan salaf. Kalau yang ni betul, yang khalaf betul, yang salah betul, contohlah. Mana lebih utama? Yang salaf. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari betul, Imam Ahmad betul, contohlah. Antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Imam Ahmad, mana lebih utama? Imam Ahmad. Dia imam ahli sunnah. Tapi bila kita dah main 95% ulama sekarang ni adalah mazhab Asy'ariyah, takkan kita nak kata semua sesat berlaku? Kita pun tak nak menghukum sampai pekat mereka tu sesat dah. Kita tak hukum individu, kita tak hukum itu. Cuma kalau kita merujuk kepada pandangan dari sudut akidah, kita mesti mencari kebenaran. Cari mana lebih utama. Ni. Pada saya,
kalau kita dah kenal mazhab salaf, maknanya akidah Imam Ahmad macam mana, kita dah kenal Imam Syafi'inya macam mana, kita boleh je ambil bukan sekadar mazhab fiqh dia, kita boleh ambil mazhab akidah dia. Sebab ternyata mazhab akidah dia lebih baik daripada mazhab akidah yang belakang-belakang ni. Jadi titik persoalannya kembali kepada masalah hati. Masalah kita nak menerima kebenaran. Dan masalah ni ada pada kebanyakan manusia. Ramai, bukan banyaklah. Ramai manusia. Kita sendiri pun muhasabah diri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hati kita. Dan Allah Ta'ala senantiasa menjadikan hati kita, dada kita lapang untuk menerima ilmu agama. Okay? Orang kafir dah terima jelas dah bukti ketuhanan. Bak kata Dr. Syekh Ahmad Didak, ada orang dia kata dia mencari kebenaran, dia mencari cahaya. Tapi masalahnya, walau datang cahaya seterang matahari, dia masih pejam mata, dia tak nampak. Bukan masalah cahaya tu, masalah mata yang pejam. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Quran kata bukan mata tapi hati tu yang buta. Dia tak nak. Jadi sebab itu apa yang berlaku kepada kaum terdahulu dengan sifat tutup telinga, sifat tutup mulut Rasul. Kalau tutup mulut Rasul ni tak nak bagi Rasul bercakap kan. Salah satu daripada makna dia. Boleh jadi Rasul dulu pun kalau ada tauliah dia tak bagilah. Sebab dia suruh tutup mulut kan. Tutup mulut Rasul ni mana tak bagi Rasul cakap lah. Kalau sistem zaman lah ni tutup mulut, dia tak tutup mulut dengan tangan. Dia tutup masuk penjara. Imam Ahmad kena masuk penjara. Ibnu Taimiyah masuk penjara. Ulama-ulama masuk penjara. Zaman kita ni alhamdulillah tak adalah seorang dua ustaz tu kena. Tapi banyaknya tauliah tak dapat. Di mananya awak jangan ngajar, jangan cakap benda ni. Sifat ni tak patut ada pada orang yang beriman. Kalau datang kebenaran walaupun dari orang kecil, tapi bila dia bawa tu Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka kita kena menerima. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang tenang hatinya, lapang dadanya. Dan Allah bagi petunjuk kepada kita untuk kita mencari mutiara-mutiara kebenaran dalam agama dan untuk kita beramal dengannya sehingga kita mati dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersambung lagi cerita dialog antara Rasul dengan kaum dia ni pada ayat ke-11, 12, 13 dan beberapa ayat seterusnya. InsyaAllah kita akan sambung pada besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.